Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Forum Wanita. Bersama saya Nur Syazwani selaku moderator anda pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak lagi tampil bergaya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tadi forum kita pada hari ini. Izinkan saya untuk merungkap serangkap rangkul. Kalau selalu berbagi hutang, lambat laun pusat terdedah. Kalau sudah berlaku curang, lambat laun mendapat musibah. Oleh itu, tajuk forum kita pada hari ini, mengapa berlaku curang? Seperti kita tahu, isu curang pada akhir-akhir ini semakin berleluasa dalam kalangan rakyat Malaysia. Kes curang boleh terjadi akibat tiada persefahaman antara suami ataupun isteri. Ia juga boleh terjadi akibat gangguan orang ketiga, atau ia boleh terjadi akibat pendam perasaan dengan pasangan. Alam perkahwinan sebenarnya bukan hanya dihiasi dengan hal-hal yang indah, namun di dalamnya terdapat berbagai cabaran yang perlu dilalui oleh setiap pasangan. Fenomena ini bukan setakat berlegar di dalam kalangan masyarakat, tetapi ia juga turut menjangkiti golongan agamawan. Baiklah hadirin sekalian, sebelum kita menerusi lebih mendalam tentang topik kita pada hari ini, izinkan saya untuk berkenalan dengan ahli-ahli panel pada hari ini. Di sebelah kanan saya, Puan Nadia merupakan ahli panel yang pertama selaku isteri yang disakiti. Selamat datang Puan, apa khabar? Alhamdulillah. Seterusnya ahli panel kedua kita iaitu Cik Hanis, merupakan seorang peguam. Apa khabar Pak Cik? Kawai. Seterusnya panel ketiga kita pada hari ini iaitu Puan Yana selaku kaunselor kita pada hari ini. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, khabar baik. Dan panel yang terakhir pada hari ini iaitu Puan Hana selaku pegawai jawami. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, terima kasih kepada cikgu saya. Sama-sama. Usai salam perkenalan dengan ahli panel, kembali kita kepada topik forum iaitu mengapa berlakunya curang. Sidang hari ini yang dihormati, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh tentang topik kita, saya ingin mengajukan soalan kepada panel pertama. Puan Tania, berdasarkan pengalaman Puan, apakah tanda-tanda seorang pasangan itu berlaku curang? Adakah disebabkan perubahan ataupun bagaimana? Terima kasih kepada Cik Moderator, Cik Wani. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya dalam forum sesi forum mengapa berlaku curang pada hari ini. Jadi curang ni memang sering berlaku. Masalah suami curang ni memang sering menjadi kudis buta dalam rumah tangga. Kadang-kadang bukan suami sahaja yang berlaku curang, isteri juga ada yang berlaku curang. Tetapi apabila kita lihat kes-kes curang yang berlaku sekarang ni, kebanyakannya memang suami yang berlaku curang. Jarang sekali lah kita dengar isteri yang berlaku curang. Ada itu tentu ada, tapi jarang sekali lah. Walau bagaimanapun, dalam forum kita pada hari ini, kita akan membincangkan tentang suami curang dan isteri yang dicurangi. Untuk peringatan semua isteri di sini, saya ingin beritahu kita sebagai isteri, jangan ingat suami kita yang baik depan kita ni tiada apa-apa di belakang kita. Jangan ingat mereka ini tidak berlaku curang. Dan kita sebagai isteri haruslah jangan pandang remeh kepada perkara ini, kerana banyak tanda suami curang pada isteri yang kadang-kadang isteri sendiri tidak sedar benda itu, kerana mereka percaya akan suami mereka 100%, kerana mereka sayang suami mereka. Kita sebagai isteri haruslah berhati-hati dengan perangai suami kita yang sangat baik ataupun sangat penyayang, ataupun kita boleh gelarkan mereka sebagai family man. Kadang-kadang suami yang family man ni
mereka ada sesuatu yang mereka sembunyikan di sebalik isteri supaya isteri mereka tidak mengisyaki apa-apa perbuatan atau aktiviti mereka di belakang isteri mereka. Walau bagaimanapun, tidaklah semua suami yang feminin ini berlaku curang. Tetapi kita ni sebagai isteri tetaplah harus mengambil langkah berjaga-jaga dan berwaspada jika kita harus lebih peka dengan apakah tindakan dan perubahan suami kita. Di sini saya akan mengongsikan tanda-tanda suami curang. Jadi yang pertama yang saya boleh berikan ialah suami suka marah-marah apabila ditanya tentang lokasi dan keberadaan mereka. Apabila suami ini mereka bersikap defensif dan marah-marah, kenapa nak tahu saya berada di mana, kenapa tak percaya saya ke? Mereka berkemungkinan itu adalah berkemungkinan petanda besar mereka berlaku curang. Kerana mungkin sebelum ini mereka biasa sahaja bila ditanya di manakah keberadaan mereka boleh menjawab. Tapi bila kita tanya, mereka macam agak ragu-ragu untuk memberitahukan di manakah lokasi mereka yang mereka berada sebenar-benarnya. Selain itu juga tanda-tanda suami curang yang kedua ialah suami ini berperwatakan kemas dan berpenampilan yang menarik. Jika sebelum ini mereka ini tidak pernah kisah pun akan penampilan mereka, akan perwatakan mereka yang agak biasa, agak rendah diri. Mungkin jika bila mereka berlaku curang, mereka akan rasa mereka perlu berperwatakan yang menarik, berpenampilan yang kemas, semua itu kerana mereka ada sesuatu di belakang mereka. Kadang-kadang ia mungkin adalah bagi kita seorang isteri, mungkin itu adalah satu perubahan positif yang kita nampak dalam perubahan suami kita. Tetapi ianya mungkin ada udang di sebalik batu, di sebalik perubahan mereka yang secara mendadak itu, yang tidak pernah ada rasa untuk berpenampilan kemas, tiba-tiba berpenampilan kemas yang secara tiba-tiba. Kemudian seterusnya, perubahan suami yang ketara merupakan salah satu tanda besar curang seorang suami. Kerana suami yang ada skandal ataupun affair di belakang seorang isteri, mereka sudah tentu akan berubah sikap. Jarang sekali kita melihat suami yang ada skandal atau affair, sikap mereka masih sama. Kerana apa? Mereka ada sesuatu yang mereka perlu sorokkan di belakang isteri. Jadi sekadar ingatanlah kepada semua isteri, dalam perubahan ni mood suami kita juga mungkin akan berubah. Sekejap marah-marah, sekejap sayang sangat-sangat, sekejap kasar, sekejap sayang isteri, sekejap malas, tiada rasa nak pandang isteri. Itu adalah memang merupakan salah satu petanda besar suami kita berlaku curang dan ada orang lain yang di belakang isteri. Selain itu juga tanda-tanda suami curang ialah suami menjadi seorang yang berhasil dan tidak mahu bercerita apa-apa dengan si isteri. Sebagai contoh, kalau dahulu setiap kali mereka balik daripada tempat kerja, mereka rasa seronok nak berkongsi cerita dengan isteri apa yang berlaku di tempat kerja, apa yang berlaku di tempat kerja yang
mereka rasa seronok untuk berbual dengan isteri mereka untuk berceritakan aktiviti harian mereka. Ketika mereka sudah tidak mahu bercerita apa-apa dan menjadi sangat pendiam ketika balik kerja, isteri kena selidik. Apa yang berlaku kepada suami kita, apa yang berlaku, kenapa suami kita tiba-tiba menjadi seorang yang sangat pendiam dan menjadi seorang yang berahsia secara tiba-tiba. Alasan yang sering kali suami akan berikan kepada isteri ketika isteri bertanyakan kenapa dia diam, kenapa dia tak nak berkongsi apa-apa dengan dia akan cakap dia penat. Dia penat di office, dia penat di tempat kerja dan dia perlukan rehat. Sebenarnya dia penat untuk melayan dua perempuan dalam satu masa. Itulah itu salah satu sebabnya. Seterusnya, perkara yang paling penting yang seorang isteri tidak boleh abaikan, iaitu naluri seorang isteri. So, kita ni naluri seorang isteri pasti akan ada rasa macam ada sesuatu yang tidak kena dengan suami kita. Percayalah, naluri itu betul. Jadi kita sebagai isteri, bila kita merasai naluri seperti itu, merasai perkara seperti itu, kita perlulah selidik. Untuk mengetahui apa yang berlaku. Dan itu kita sebagai isteri pasti akan selidik dengan baiklah. Samalah juga keadaannya dalam sesuatu perkahwinan, kerana perkahwinan yang bahagia juga bergantung sejauh mana kita ni berhubung dengan Allah. Jadi kita sebagai isteri, kita banyakkanlah berdoa kepada Allah semoga agar Allah melindungi rumah tangga kita daripada anasir-anasir jahat di luar sana. Setakat itu sahaja perkongsian saya tentang tanda-tanda seorang curang. Terima kasih. Terima kasih Perdana atas jawapan yang diberikan. Saya bersetuju dengan pendapat Perdana. Sebab lelaki curang adalah disebabkan perubahan yang ketara. Seperti yang ditahu, mood pasangan kita akan berubah sekiranya dia berlaku curang. Dan daripada sebelum berkahwin, dia menjadi seorang yang pendiam. Tetapi sejak berlaku curang, dia akan menjadi seorang yang marah, agresif dan sebagainya. Okey, saya memahami keadaan Puan apabila pasangan Puan berlaku curang. Seterusnya saya akan ke panel yang kedua. Saya mohon penjelasan panel yang kedua, iaitu Cik Hani. Sebagai peguam, bolehkah isteri atau suami mendakwa pasangan masing-masing apabila berlaku curang? Okey, terima kasih kepada Cik Moderator, Cik Joni, atas soalan yang juga saya. Okey, untuk persoalan bolehkah isteri atau suami mendakwa pasangan dia yang curang? Okey, sebelum kita nak dakwa pasangan kita ni curang ke tak, kalau boleh kita terlebih dahulu kita kena periksa siapa yang terlibat, sama ada suami yang mencurangi isteri ataupun isteri yang mencurangi suami. Okey, seterusnya kita perlu memeriksa sama ada istilah curang ni, sama ada dia banyak. Curang ni ada curang yang mempunyai kekasih, ada juga curang yang boleh membawa kepada perkara-perkara zina, ada juga curang yang orang kata boleh menyebabkan pengabaian tanggungjawab, dan juga curang terhadap ahli keluarga dia, dan juga ada juga curang yang menyebabkan mempengaruhi pasangan ataupun kekasih tu bercerai. Jadi apabila kita dah dapat tahu siapa yang terlibat, dekat situ kita sudah termaktub bahawa pasangan tersebut yang curang tu kita boleh dakwa ke mahkamah syariah. Baiklah, terima kasih Cik Anis. Saya setuju dengan apa yang Cik Anis katakan. Sebelum mendakwa pasangan masing-masing, sama ada curang ataupun tidak, kita perlu memeriksa terlebih dahulu sama ada benda itu betul ataupun tidak. Seterusnya kita perlu memeriksa sama ada pasangan kita itu melakukan zina ataupun tidak semasa berlakunya curang. Terima kasih. Seterusnya saya ke panel yang ketiga, iaitu Poliana. Baiklah Poliana,
Sebagai kaunselor rumah tangga, berdasarkan pengalaman puan, apakah punca-punca syurang berlaku? Adakah disebabkan tiada persefahaman ataupun sebagainya? Terima kasih kepada Encik Moderator. Berdasarkan pengalaman saya, punca-punca isu curang berlaku disebabkan komunikasi yang buruk. Kurangnya komunikasi yang efektif antara pasangan seringkali dapat menyebabkan berlakunya salah faham dan ketidakpuasan sesama pasangan, yang kemudiannya boleh membawa kepada munculnya orang ketiga. Yang punca kedua ialah campur tangan mertua. Walaupun sekarang zaman canggih, tetap berlakunya wujud segelintir mertua yang mencampuri urusan rumah tangga anak menantu. Walaupun mertua mempunyai niat yang baik, tetapi setiap individu mempunyai pendapat yang berbeza. Campur tangan daripada mertua berlaku akan menyebabkan rumah tangga menjadi kurang selesa. Ada kata-kata nasihat yang pernah diperkatakan, selepas berkahwin tak usahlah duduk dengan mertua, sebaliknya duduk asing dan berdikari. Sebenarnya bukanlah semua pilihan duduk dengan mertua itu salah, kerana ada juga mertua yang baik. Tidak salah untuk duduk sebumbung dengan mertua, tetapi pasangan suami isteri harus bertegas jika melibatkan keputusan rumah tangga. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih Puan Yana. Apa yang Puan Yana katakan, punca berlakunya curang adalah disebabkan kurangnya komunikasi antara pasangan. Selain itu, campur tangan mertua juga mempunyai punca antara pasangan berlaku curang. Sekiranya untuk menyelesaikan masalah ataupun mempunyai masalah, kita perlu berkomunikasi dengan pasangan secara bersemuka. Selain itu, keluarga tidak boleh masuk campur untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh itu, punca curang ini berlaku disebabkan campur tangan keluarga. Seterusnya untuk Puan Hana, selaku pegawai negeri, boleh Puan terangkan statistik kes curang di Malaysia? Adakah ia melibatkan perceraian? Terima kasih Cik Moderator, Saudari Marsha Sani, sidang hadirin dan ahli yang dihormati. Statistik Jabatan Kehakiman Malaysia JKSM melakukan 45,420 kes perceraian direkodkan di negara ini pada tahun 2021. Antara puncanya pasangan curang. Malah baru-baru ini berlakunya tangkapan pasangan yang dipercayai perkahwinan di kondominium luar pada 9 Mac 2024. Dan pihak jauhi terpaksa menghubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat JPM selepas pasangan tersebut enggan membuka pintu kediaman tersebut. Dan siasatan lanjut dilakukan di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah, di bawah peruntukan Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997, Akta 559, Seksyen 37. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Terima kasih Puan Hana. Berdasarkan apa yang Puan Hana uraikan, kes perceraian di Malaysia semakin meningkat disebabkan pasangan berlaku curang. Oleh itu, kita perlu menangani supaya peningkatan kes ini tidak meningkat dalam Malaysia. Seterusnya, kita ke sidang yang kedua. Soalan pertama kepada Cik Hani. Sebagai seorang peguam, adakah terdapat akta untuk pasangan rumah tangga yang curang dan adakah ia boleh didakwa? Okey, untuk terima kasih kepada Cik Moderator atas soalan yang diajukan. Okey, sudah semestinya kita ada akta-akta yang telah termaktub di undang-undang mahkamah untuk perkahwinan ataupun perceraian. Okey, antara akta-akta yang termaktub yang orang kata terlalu ramailah kes yang menggunakan akta-akta ni, antaranya adalah Akta Seksyen 27, Seksyen 27 Akta 559. Okey, untuk akta ni ia lebih kepada pihak ketiga menghalang pasangan yang dah menikah
daripada menjadi pasangan suami ataupun isteri. Okey, untuk pihak yang ketiga ataupun orang kata pihak yang curang ni, mana-mana yang menghalang, tak kisahlah dia ni siapa, yang penting dia di pihak ketiga, menghalang satu pasangan tu yang dah kahwin, yang dah sahut kahwin daripada hidup sebagai pasangan suami isteri, adalah dia melakukan sesuatu kesalahan yang besar, dan dia juga boleh disabitkan kesalahan denda tidak lebih dia kena bayar tidak lebih RM2,000 ataupun penjara tidak lebih setahun, ataupun dia boleh dapat kedua-dua tindakan tersebut. Walau bagaimanapun, pihak mahkamah juga harus memerintahkan mereka yang dah menjadi suami isteri yang sah ni untuk kekal menjadi seorang suami isteri. Itu saja. Dan seterusnya, untuk akta yang kedua, iaitu akta Seksyen 38, kes ini adalah kes menghasut. Macam tadi akta yang pertama kita cakap pasal menghalang. Untuk akta yang kedua ni kita cakap pasal menghasut. Untuk menghasut ni hasut pihak ketiga menghasut suami isteri supaya bercerai dan juga mengabaikan kewajipan serta tanggungjawab kepada ahli keluarga dia. Okey, untuk pihak ketiga yang menghasut, yang memaksa, yang memujuk, tak kira dia mesti siapa pun, mak dia ke, ipar dia ke, ataupun kekasih skandal dia ke, tak kira mana-mana, lelaki perempuan, dia ni sentiasa untuk sedaya upaya untuk pisahkan suami isteri yang sah ni. Jadi bila dia nak pisahkan suami isteri, sudah tentu pasangan suami isteri yang sah ni dia akan lupa kewajipan dia untuk melaksanakan tanggungjawab daripada segi tanggungjawab nafkah, zahir dan batin. Okey, untuk kes ni mereka boleh didenda perlu bayar lebih ataupun kurang RM5,000, ataupun mereka akan dikenakan penjara selama 3 tahun, ataupun mereka boleh dapat kedua-duanya. Okey, untuk akta yang terakhir, iaitu akta Seksyen 498, kanun keseksaan. Okey, mana-mana individu yang memikat atau membawa pergi ataupun menahan seseorang yang sudah bersuami, iaitu isteri yang dah ada suami, dengan niat supaya wanita tersebut melakukan persetubuhan yang ditegak dengan mana-mana orang. Jadi untuk kesalahan ini, pihak mahkamah akan memperuntukkan hukuman penjara selama 2 tahun dan juga denda. Apa yang boleh saya huraikan atas perkongsian Cik Hanis, suami isteri yang berlaku curang boleh dikenakan denda sebanyak RM2,000 atau boleh dipenjarakan selama setahun manakala yang sudah bernikah. Bagi yang menghasut pasangan pula, ia akan dikenakan penjara selama 3 tahun atau kedua-duanya. Akhir sekali, individu yang mengikat suami orang ataupun isteri orang boleh dipenjarakan selama 2 tahun. Betul? Okey. Seterusnya kepada Puan Yana. Puan Yana, adakah kes surat ini boleh diatasi? Apakah cara mengatasi kes surat ini dalam rumah tangga? Okey, ya, kes surat ini boleh diatasi dengan beberapa cara. Okey, cara pertama, kita boleh mencegahnya dengan bersikap secara terbuka. Okey, pasangan dalam saling berkongsi masalah, iaitu jangan pendam dan membuat spekulasi sendiri tanpa berbincang dan mengetahui keadaan sebenar. Contohnya, jika berlaku salah faham dalam perhubungan, jangan diam dan menuduh melulu tanpa berbincang dengan pasangan. Cara yang kedua ialah jangan biarkan perasaan cemburu merosakkan hubungan. Dalam hubungan perkahwinan, jangan terapkan perasaan cemburu kita dengan pasangan, iaitu cemburu tidak kena pada tempatnya. Ini kerana perasaan cemburu dapat membuat pasangan kurang percaya dan selalu syak wasangka antara satu sama lain. Yang ketiga ialah elakkan diri daripada terkena isu curang. Jika seseorang individu tersebut tertarik kepada orang lain, sama ada rakan sekerja,
kenalan rapat dan sebagainya. Cuba keluarkan diri daripada keadaan dan perasaan tersebut. Cuba elak berkongsi masalah rumah tangga dengan orang luar walaupun dia kawan baik kita sekalipun, serta elakkan hadirnya orang ketiga dalam hubungan suami isteri. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Puan Yana. Apa yang Puan Yana katakan, sekiranya kita mempunyai masalah bersama pasangan kita perlu bersikap terbuka, selalu berkongsi masalah dengan pasangan supaya tidak berlaku kisyuran ini. Oleh itu, pasangan anda akan bersama anda dan tidak akan berfikir untuk bercurang sekiranya kita berkongsi masalah secara terbuka. Untuk soalan yang terakhir dalam sidang bidang yang kedua, Puan Hana, adakah isu berpoligami ini salah? Boleh Puan jelaskan? Baiklah, Cik Moderator, saya teruskan pasal berhubung adakah poligami ini salah dari sisi agama dan juga undang-undang Malaysia. Mereka yang ingin berpoligami perlu mengikut peruntukan yang telah ditetapkan kerana memulai sesebuah hubungan yang suci dan teratur sangat penting bagi menjamin kebahagiaan, keharmonian dan kerukunan dalam sesebuah keluarga berpoligami. Bagi kes pasangan yang bernikah di sempadan negara, mereka ini tidak diiktiraf sebagai suami isteri yang sah bagi oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Jadi kesan daripada perkahwinan mereka ini, jika mereka melahirkan anak, mereka mengalami kesukaran dalam melakukan pendaftaran di Jabatan Pendaftaran Negara, dan anak mereka juga tidak dianggap anak sangkara. Dan apabila ibu bapa mereka meninggal dunia, anak tersebut mengalami kesukaran dalam pembahagian harta. Jadi itu sahaja dari saya. Baiklah, apa yang dikatakan oleh Puan Hana, berpoligami tidak salah, tetapi ia perlu mengikut undang-undang yang ditetapkan supaya tidak berlaku sesuatu yang tidak diinginkan seperti zina. Sekiranya ingin berpoligami, perlulah berjumpa atau berdepan dengan pasangan masing-masing supaya tidak berlaku pergaduhan atau berlakunya kisyuran ini. Untuk panel yang terakhir dalam sidang bidang yang kedua, baiklah Puan Dania, bagaimana perasaan Puan mendapati suami Puan berlaku suram dan apa yang Puan lakukan ketika itu? Baiklah, terima kasih kepada Cik Moderator kita, Cik Nur Syazwani. Sebagai isteri, ketika kita mendapat tahu suami kita berlaku curang di belakang kita, memang boleh hilang pertimbangan kita tu dan boleh jadi sebagai isteri ni kita hilang hormat kepada seorang suami yang melakukan hubungan tersorok di belakang isteri. Memang hilanglah rasa hormat tu. Pada mulanya memang perasaan tu memang perasaan kecewa, sedih, marah tu sangat tinggi, sehingga kan sampai ingin pergi terus ke suami dan marah-marah suami. Tetapi kita ni sebagai isteri, kita kenalah angkat ketika kita mendapat tahu suami kita curang di belakang kita mestilah mengangkat darjat kita sebagai seorang isteri seperti mana Allah mengangkat darjat kita dengan memberikan ujian yang sedemikian kepada kita. Seperti semua orang tahu, banyak yang diperkatakan, Allah tak akan uji kalau Allah tahu seseorang hamba itu tidak mampu. Jadi sesiapa sahaja yang diuji dengan perkara sebegini, ingatlah bahawa Allah sayang akan seseorang hamba itu dan Allah tahu mereka mampu untuk menangani ujian itu dengan baik. Apabila kita mendapat tahu suami dan merasa suami itu ada sesuatu di belakang kita, yang pertama sekali yang harus kita lakukan ialah kumpul
kumpul bukti-bukti yang sahih. Kita tidak boleh menerima berita suami kita curang itu sekadar daripada mulut orang. Kita mungkin orang yang memberikan kabar seperti begitu adalah orang yang kita percayai, orang yang memang rapat dengan kita dan orang yang memang mengenali suami kita. Tetapi kita sebagai isteri taklah berfikiran waras dan secara rasional, iaitu dengan mengumpulkan bukti-bukti yang sahih dan boleh dihantar kepada peguam ke mahkamah jika kita hendak membawa kes itu ke peringkat yang seterusnya. Kita tidak boleh menuduh sembarangan suami kita tanpa bukti yang sahih yang kita perolehi. Selain itu, kita sebagai isteri tidak perlulah pergi bersemuka dengan pihak ketiga. Kita sebagai isteri, kita ni berhak untuk menyelesaikan masalah ini dengan suami kita saja, sebab kita hanya berhak terhadap suami kita, bukan terhadap pihak ketiga itu. Dan kita juga sebagai seorang isteri tidak perlulah pergi ke pihak ketiga itu dan merayu untuk tinggalkan suami kita. Kerana apa? Orang kata bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Jadi benda curang ini tidak akan berlaku kalau tiada sesiapa, jika perempuan itu tidak membuka pintu ataupun suami itu tidak membuka pintu kepada masing-masing untuk masuk ke dalam hidup mereka. Kita juga sebagai isteri, kita tidak perlulah merendahkan martabat kita sebagai seorang isteri dengan pergi berjumpa dengan pihak ketiga, bergaduh-gaduh sampai tarik rambut, sampai melukakan pihak ketiga. Kerana apa? Mungkin pihak ketiga itu pula akan dakwa kita kerana kita melukakan mereka, kita menyakiti mereka. Jadi ketika itu siapa yang mahu membela kita? Adakah suami kita yang curang dengan kita itu akan membela kita? Tidak. Pasti tidak. Dan seterusnya juga tindakan sebagai isteri yang kita boleh lakukan selepas mendapati suami curang ialah kita bercerita. Kita berceritakan masalah kita, apa yang kita alami kepada orang-orang yang kita percayai, yang kita boleh bercerita dengan selamat, dengan rasa selamat yang kita tahu tidak akan memberikan reaksi yang negatif kepada penceritaan kita. Dan kita juga boleh mendapatkan sokongan daripada pihak-pihak yang kita percayai, seperti ibu bapa kita. Kita boleh berkongsi cerita tentang ini kepada ibu bapa kita, tetapi ibu bapa kita tidak sepatutnya dan tidak seharusnya campur tangan dalam hal rumah tangga kita, kerana itu akan berlaku konflik yang berpanjangan. Jika kita dapat selesaikan isu ini dengan baik, kita selesaikanlah isu ini dengan baik. Dan juga kita boleh mendapatkan nasihat daripada isteri-isteri yang tersakiti yang berpengalaman, kerana reaksi isteri yang orang yang berpengalaman dengan orang yang tidak berpengalaman memang baik. Kerana apa? Orang yang tidak berpengalaman itu tidak merasai apa yang berlaku dalam diri mereka. Mereka hanya boleh mendengar dan mereka hanya boleh memberi pendapat berdasarkan mereka punya pendengaran kabar berita daripada sekeliling mereka. Jika keadaan ini semakin rumit dan sukar untuk diselesaikan secara bersama, kita boleh mengajak suami kita yang curang itu untuk pergi berjumpa dengan pakar kaunselor
rumah tangga untuk mendapatkan jalan penyelesaian yang baik. Selain itu juga kita yang terakhir sekali, kita sebagai isteri adalah banyakkan berdoa kepada Allah untuk dan kita pertingkatkan amalan kita untuk Allah memberikan kita jalan yang terbaik. Apa yang terbaik kepada kita, sama ada kita akan bersama lagi bersama suami kita yang curang itu dan dengan memberi peluang yang kedua, ataupun jalan yang terbaiknya hanya ialah berpisah. Kita boleh kita bergantung kepada Allah, kita berserah kepada Allah. Kerana mana mungkin yang hati sentiasa lupa kepada Dia, iaitu Allah, akan mendapat kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Kerana rumah tangga yang harmoni ialah rumah tangga yang mendahulukan Allah sebelum pasangan mereka sendiri. Setakat itu sahaja perkongsian saya tentang apa tindakan saya dan apa yang saya lakukan apabila mendapati suami beracun. Saya memahami perasaan padanya pada ketika itu. Isteri mana yang tidak sedih apabila melihat atau mendapat khabar bahawa pasangan atau suaminya berlaku curang? Mana ia akan merugikan lagi keadaan apabila seorang isteri mendapat tahu suaminya berlaku curang? Oleh itu, pasangan di luar sana yang sekiranya ada masalah, berkongsilah dengan orang yang ada pengalaman tentang masalah ini. Contohnya seperti ibu bapa untuk mendapatkan nasihat. Bagi pasangan yang sudah berkahwin, hargailah pasangan anda supaya masalah kisurat ini tidak berlaku dalam kalangan pasangan. Terima kasih. Seterusnya kita ke sidang yang terakhir. Soalan yang pertama iaitu kepada Puan Hana. Puan Hana, apakah langkah-langkah yang pihak Jawi lakukan untuk membanteras isu curang di Kuala Lumpur? Bermula Januari 2019, Jawi memulakan penguatkuasaan dan mengadakan kempen untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat. Jadi pada tahun penghujung 2009, pihak Jawi telah memperoleh peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan. Jadi membolehkan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk menambah pengambilan penguatkuasa Jawi lah. Jadi selain itu, pihak Jawi juga telah mengadakan kempen dakwah, iaitu dakwah bil hal dan bil lisan. Bagi dakwah bil lisan, pihak Jawi menyebarkan tentang agama Islam ini di radio dan juga televisyen. Dan bagi dakwah bil hal pula, dia lebih kepada pihak Jawi itu sendiri turun padang untuk merapatkan hubungan mereka masyarakat yang disisihkan oleh masyarakat lain seperti penyakit dada, pelacur, turayam dan sebagainya. Jadi mereka ini bila pihak Jawi melakukan tinjauan, menyebarkan ceramah-ceramah tentang mereka menambah pengetahuan mereka tentang Islam. Baiklah, dengan apa yang dikatakan oleh Puan Hana, marilah kita sama-sama menyertai kempen Adilan Pihak Jawi untuk mengurangkan kes curang ini. Sekiranya anda mempunyai perasaan ini melakukan curang, boleh sertai program yang diajukan oleh pihak Jawi. Seterusnya, Puan Dania, apakah perubahan yang Puan alami selepas mendapati pasangan Puan melakukan curang? Terima kasih kepada Encik Moderator, Encik Nur Syazwani. Apakah perubahan yang saya alami dan mungkin semua rumah tangga yang berlaku kecurangan alami ialah sudah semestinya hubungan rumah tangga itu pasti akan ada perubahan. Sama ada perubahan itu secara perubahan yang secara kecil ataupun secara yang sangat ketara untuk dilihat, iaitu antara perubahan dalam rumah tangga yang
saya alami ialah tidak boleh mempercayai suami kita 100%. Kalau sebelum ini kita percaya sahaja apa yang mereka beritahu kepada kita, segala tingkah laku mereka kita percaya sahaja. Mungkin apabila selepas dicurangi, selepas mendapati dicurangi, sudah pasti jika kita memberi peluang kedua kepada suami kita, peluang kedua itu mesti diberi, tapi mesti ada perasaan masa tidak percaya, kerana kita akan berfikir adakah dia akan buat lagi ke, betul ke dia betul-betul dah berubah kan. Jadi ianya sukar untuk seorang isteri untuk percayai suami mereka berkali kedua 100%. Jika kita boleh lihat kes yang terbaru ini kan, seorang artis itu dia sudah banyak kali suami dia sudah banyak kali dibalik kontroversi curang bersama orang ketiga bersama, dan mungkin dalam setiap 2 tahun ada kes baru yang suami dia lakukan, tetapi setiap kali itu dia memberikan peluang kepada suami dia. Dia sangat beliau adalah perempuan yang sangat kuat. Jadi mungkin apa yang kita nampak, dia memberi peluang kepada suami dia, memberi peluang kedua kepada suami dia, tetapi mungkin di sebalik itu dia mungkin masih ada rasa tidak percaya 100% terhadap suami dia kan. Jadi selain itu, perubahan dalam rumah tangga, isteri ini boleh akan menyalahkan diri mereka. Mereka akan salahkan diri mereka atas sebab suami mereka berlaku curang. Mungkin mereka akan berfikir mereka ini tidak cukup baik, tidak cukup bagus untuk suami mereka. Jadi mereka akan mula menyalahkan diri mereka dan sekaligus akan merendahkan rasa keyakinan diri mereka itu. Tambahan itu pula, apabila kita mendapati suami telah berlaku curang, kita sebagai isteri pasti akan mula sedar dan suami kita ini bila-bila sahaja boleh meninggalkan kita. Jadi kita sebagai seorang isteri, kita haruslah bangkit dan kita yang pertama sekali kita perlulah sayang diri sendiri dahulu. Jika kita tidak menjaga diri kita, ketika kita terkena perbuatan suami itu, mungkin kita akan berada di tahap yang paling rendah dan mungkin kita tidak akan bergaul dengan orang lain. Kita akan rasa kita akan kurung diri dalam bilik, tidak makan, menangis sepanjang hari, dan itu akan menjejaskan kesihatan kita. Jika seseorang itu mempunyai anak, jika hubungan suami isteri, hubungan rumah tangga itu mempunyai anak, ia akan menjejaskan, akan memberi impak kepada anak yang terkena perbuatan akibat perbuatan ibu yang hilang keyakinan diri, yang tidak mahu menguruskan diri sendiri dan hilang rasa sayang kepada diri sendiri itu. Kita sebagai isteri mungkin pada mulanya akan merasa kecewa, sedih dan marah kan. Tapi kita sebagai isteri ini haruslah bangkit. Kita bangkit daripada segala kita bangkit daripada titik rendah kita secara perlahan, dan kita mula sayang kepada diri kita, dan kita berikan perhatian kepada orang-orang sekeliling kita yang sentiasa ada dengan kita, dan saling memberi sokongan kepada kita sepanjang kita berada di titik terendah itu. Kerana sudah pasti orang yang menyayangi kita, yang berada di sekeliling kita tidak suka
dan merasa sedih melihat perubahan kita yang rendah, yang sedih, yang kecewa, yang tidak menguruskan diri sendiri, yang hilang 100% keyakinan kita. Walau bagaimanapun, pada pendapat saya, tidak semua rumah tangga yang ada kecurangan berlaku dalam rumah tangga mereka pantas diberi peluang kedua. Tidak semua isteri mampu memberikan peluang kedua. Ada mungkin jalan yang terbaik adalah berpisah. Mungkin jalan yang terbaik untuk sesebuah rumah tangga itu ialah berpisah dan bercerai. Kerana mungkin ketika dalam fasa suami berlaku curang itu, mungkin mereka sudah tidak ada persefahaman antara sesama mereka. Jadi itu mungkin salah satu punca suami berlaku curang, kerana dia sudah tidak ada rasa sayang terhadap isteri dia. Okay? Untuk yang si suami yang tidak layak, untuk yang suami yang tidak layak diberi peluang kedua ini, kerana mereka sudah melakukan perbuatan curang ini berkali-kali. Setiap kali pertama dimaafkan, kali kedua dimaafkan, kali ketiga layak ke dimaafkan lagi. Kerana saya berpegang kepada prinsip ini, once a cheater, always a cheater. Sekali dia jadi penipu, selamanya dah dia penipu. Agak sukar untuk kita melihat suami yang berlaku curang bila diberi peluang kedua tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Ada, segelintir itu ada, tetapi pasti masih ada yang tidak menggunakan peluang kedua itu yang sebaiknya dan melakukan perbuatan yang sama. Jadi bagi saya, mereka itu memang tidak layak dimaafkan, dan kita sebagai isteri, kita pergi sajalah daripada hidup mereka, kerana itu tidak akan membahagiakan kita pun. Kadang-kadang hidup tanpa suami ni, kita boleh je hidup. Mungkin kita rasa kita tidak boleh hidup tanpa suami kita, kita tidak boleh menguruskan diri kita ataupun yang ada anak untuk menguruskan anak mereka dengan baik tanpa suami. Tetapi percayalah, macam mana yang saya cakap sebelum ni, Allah takkan uji kalau Allah kita tak mampu untuk hadapi kejadian itu. Jadi kita berdoa kepada Allah untuk Allah gerakkan hati kita untuk buat keputusan yang terbaik untuk diri kita, masa depan kita. Sayang itu mungkin akan ada, mungkin mesti akan ada, tapi lama-kelamaan rasa sayang itu boleh bertukar kepada benci. Oleh itu, setiap rumah tangga yang diuji dengan berlakunya kecurangan, pasti akan ada perubahan dalam rumah tangga, sama ada si isteri memilih untuk memaafkan atau memberi peluang kedua kepada si suami. Setiap orang memiliki jalan cerita yang berbeza. Jadi kita tidak perlulah bandingkan pengalaman kita dengan pengalaman orang lain, dengan kisah orang lain, kerana kita sendiri berhak untuk membuat keputusan yang terbaik untuk diri kita. Jadi itu sahaja perubahan yang saya alami dalam rumah tangga saya selepas kecurangan ini semua. Terima kasih saudara. Tidak kisah golongan artis maupun orang biasa, sekiranya berlaku curang pasti akan mempunyai perubahan yang ketara dalam rumah tangga. Apabila dicurangi oleh pasangan sendiri, pasti keadaan tidak akan sama seperti dahulu lagi. Mungkin pasangan anda kurang mempercayai anda, setiap apa yang anda lakukan pasti dia akan ragu-ragu. Oleh itu, berfikirlah sebelum melakukan sesuatu, bab kata pepatah, sebelum nasi menjadi bubur. Seterusnya, Cik Hanis, sebagai seorang peguam, sudah tentu terlalu banyak kes yang curang yang Cik Hanis telah lalui. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh suami atau isteri sekiranya mendapati pasangannya berlaku curang? Okey, terima kasih kepada Cik Norita untuk soalan yang diajukan kepada saya. Itu tindakan yang perlu dilakukan untuk kes-kes curang. Okey, pertama sekali, konteks yang digunakan oleh Mahkamah Syariah berkenaan gangguan orang yang tidur ataupun kes-kes curang
curang ni kira dia menghalang ke menghasut, menunjuk ataupun memaksa pasangan seorang itu untuk bercerai dan mengabaikan tanggungjawab kepada anak keluarga dan menghalang mereka untuk menjadi pasangan suami isteri yang sah adalah satu jenayah syariah. Okey. Macam kita tahu, orang ramai selalu menganggap orang kita ada hanya orang ketiga dalam isu curang yang menyebabkan dia boleh bercerai seperti itu kan. Tapi sebenarnya dia ada banyak item-item lain yang merangkumi banyak pihak yang boleh menyebabkan isu curang ni. Antaranya boleh termasuk bapa, kawan baik, upah dan sebagainya. Sebab mereka ni mungkin ada satu sebab tidak puas hati, tidak restu, tidak suka ataupun orang kata kita jealous, cemburu kita yang menyebabkan dia rasa macam kita perlu putuskan hubungan ini daripada jadi sah. Okey. Untuk bagi lelaki yang melakukan isteri orang lah, boleh dihukum di bawah tanduk persiksaan. Manakala isteri yang melakukan suami orang, dia ni tak ada sebarang peruntukan serupa dengan tindakan yang suami ni melakukan isteri orang. Okey. Bagi perkahwinan daripada segi sivil di bawah Law Reform Marriage Akta 1976, suami ataupun isteri yang terpesan boleh menyaman pihak ketiga sebagai ganti rugi yang menyebabkan mereka ni bercerai-berai. Lepas tu diorang ni mengalami kebertakan rumah tangga. Jadi tapi untuk orang yang beragama Islam, mereka ni tiada peruntukan serupa macam mana akta sivil ni dijalankan. Sebab akta sivil ni dia lebih kepada perkahwinan yang bukan Islam. Sebab kita orang Islam sentiasa ada adat, ada akad nikah, ada taklid dan sebagainya. Jadi ni kita akan tuju kepada mahkamah syariah saja, bukan kepada mahkamah syariah. Apa yang boleh dikatakan sekiranya suami isteri yang mempunyai surat ini boleh mengambil tindakan undang-undang mengikut kesalahan yang telah ditetapkan oleh mahkamah. Setiap kesalahan pasti ada hukuman. Dia bergantung pada individu itu sendiri sama ada kes itu besar ataupun kecil. Untuk soalan yang terakhir dalam sidang yang terakhir ini, kepada Puan Yana, boleh Puan sampaikan atau simpulkan secara keseluruhan punca kes sindikat dan berlaku dalam kes ini? Bagi isu curang ini, secara kesimpulannya ia mempunyai banyak faktor yang boleh menyumbang kepada perbuatan curang. Seperti yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Namun demikian, tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan curang dalam hubungan suami isteri. Ini kerana komitmen untuk sedia dan kerjasama dalam menjaga dan menangani masalah rumah tangga adalah kunci bagi mengekalkan hubungan yang sihat dan berkekalan. Okay. Jika pasangan menghadapi masalah yang membawa kepada keinginan untuk curang, penting untuk pasangan tersebut mencari dan meminta bantuan dari kaunselor untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara memberi cara dan nasihat yang baik. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih Puan Yana. Ia mempunyai banyak faktor yang boleh menyumbang kepada perbuatan curang dalam rumah tangga seperti yang telah dinyatakan oleh Puan Yana. Namun tiada alasan yang menggunakan perbuatan curang dalam pasangan suami isteri itu berlaku. Terima kasih Alif atas penjelasan dan cadangan yang telah diungkapkan. Sekarang saya ingin membuka sesi soal jawab kepada para penonton. Saya ingin tanya kepada Encik Anis tentang isu di mana orang ketiga dikenakan tindakan kan. Tapi kita diwar-warkan tentang perkara yang baru yang di mana kerajaan ada tak pasti sama ada mahkamah syariah ataupun mahkamah majistrik yang menentukan benda itu. Dia mengatakan bahawa orang ketiga ni tidak dikenakan hukuman ataupun hidagat. Jadi bolehkah Cik Anis ulas kembali? Okey. Untuk soalan awal, mahkamah yang akan bertanggungjawab adalah mahkamah syariah. Sebab
sebab dia mengambil tindakan di bawah agama Islam. Jadinya untuk soalan awak ni, dia orang kata spesifiknya orang yang ketiga tidak dikenakan denda. Okey, kalau nak ikutkan termaktub di akta, orang ketiga ni dia akan didenda ataupun dikenakan saman mengikut pasal dia sendiri. Sebab setiap akta dia ada pasal dia. Ada contohnya macam akta Seksyen 27, akta 559, dia ada pasal dia. Maksudnya orang yang menghalang, dia menghalang ya, bukan menghasut. Menghalang, dia akan didenda RM 2000 ataupun dia dipenjarakan selama setahun. Kalau contohnya macam Seksyen 38 macam yang disebutkan tadi, mereka ni adalah menghasut. Dia menghasut supaya orang ni janganlah yang kahwin dengan dia ni, tak elok. Padahal sebenarnya orang baik, tapi dia menghasut, jadi syaitan. Jadinya dia ni akan didenda lebih RM5,000 ataupun penjara selama 3 tahun, ataupun dia boleh dapat dua-duanya sekali. Okay, untuk akta yang terakhir adalah macam saya cakap, akta Seksyen 498 kanun kesisaan. Ini dia ni untuk akta yang ni dia lebih kepada si suami lah, sebab si suami ni menggoda isteri orang, tak baik kan. Jadinya bila benda ni tak baik, dia orang kata mencemarkan keluarga orang tu. Lepas tu kesian juga kepada suami yang tak, mungkin suami tu tak tahu yang isteri ni ikut suami orang untuk melakukan perkara-perkara yang kata di luar syariah lah. Macam tu. Okay. Jawab ke soalan? Ya, soalan. Ada apa-apa jadi soalan? Saya nak tunjukkan soalan kepada Puan Yana. Sebagaimana yang Puan Yana nyatakan punca berlakunya peristiwa kan tadi. Jadi apakah punca dan yang berlakunya isu curang dalam hubungan suami dan isteri? Okey, terima kasih atas soalan yang diberi. Okey, punca lain yang mengakibatkan isu curang berlaku dalam rumah tangga ialah rasa tidak dihargai, tidak rasa tanggungjawab ataupun tidak rasa tanggungjawab, serta berkahwin terlalu awal, iaitu berkahwin di usia muda juga antara punca berlakunya isu ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Ada apa-apa soalan lagi? Saya ada soalan. Saya pernah ada pengalaman berkahwin. Betul. Ini kan betul. Saya pengalaman berkahwin. Jadi saya nak tunjukkan kepada Cik Dahlia seperti mana dia mengatakan Puan Dahlia. Maafkan saya. Seperti mana Puan Dahlia kata dia ada juga pengalaman berlakunya curang. Tapi bagi pihak saya sebagai seorang suami, bekas suami dulu, bukan bekas suami dia, bekas suami dulu. Jadi bagi saya peranan seorang isteri itu lebih penting untuk orang kata apa, tak nak berlakunya curang bagi suami kan. Jadi apakah peranan Cik Dahlia sebagai seorang isteri untuk memahami seorang suami itu? Sebab kalau kita tahu yang seorang suami ini dia jenis suka memendam. Jadi isteri pun dia ikut kepada diri sendiri. Jadi peranan seorang isteri. Siapa soalan tu? Dia macam bersanggah dengan kita punya makan. Terima kasih yang bertanya soalan. Apakah peranan kita sebagai isteri pada suami kita untuk mengelakkan perkara sebegini berlaku? Pada pendapat saya lah, kita ni saya sebagai isteri, seperti yang kita tahu, orang dulu cakap kita ni kena jaga makan minum suami, jaga pakaian suami. Itu adalah tugas-tugas kita. Tapi saya setuju akan itu. Jika macam kita nak suami itu untuk kekalkan keharmonian dan kasih sayang dalam hubungan suami isteri itu, kita hendaklah saling bertolak ansur dengan suami. Maksudnya jika jaga pakai suami, jaga pakai suami itu, jika isteri kan akan masak untuk suami, tetapi mesti akan ada satu masa yang di mana seorang isteri itu tidak sempat untuk masak untuk suami akibat
akibat terlalu sibuk dalam kerjaya mereka. Jadi sebagai seorang suami juga haruslah faham akan tanggungjawab isteri yang hakiki itu. Kita boleh bertolak ansur, mungkin kita jika ada perkara yang kita tidak puas hati dengan pasangan kita berkomunikasi. Memang mungkin kita bagi sesetengah hubungan itu, mungkin bagi mereka jika mereka berdiam diri, mendiamkan diri untuk bagi keadaan reda itu mungkin boleh berlaku. Tetapi kita tidak pastikan, kita mestilah pastikan setiap hubungan itu apabila berlaku di tempoh untuk mendiamkan diri itu tidak eloklah dalam jangka masa yang terlalu lama. Dan saya sangat berpegang kepada prinsip ini. Tidur, pastikanlah kita tidur bukan dalam keadaan marah terhadap pasangan kita. Mungkin ada satu isteri pun kenalah mengalah kalau memang isteri itu tahu itu adalah salah isteri. So kita sebagai isteri kita bertolak ansur dengan suami kita, jadi kita hendaklah meminta maaf kerana kita tidak boleh tidur dalam keadaan yang marah, kerana ia akan memberi impak dan menjejaskan kita punya mood, kita punya pada esok harinya. Jadi bila kita bangun tidur dengan perasaan yang masih marah, masih kecewa, masih sedih, itu akan menjejaskan hubungan suami isteri pula. Jadi macam yang saya cakap, tidak semua suami yang berlaku curang. Ada je sahaja yang isteri berlaku curang. Kadang itu semua masing-masing suami itu hendaklah memainkan peranan mereka dan si isteri juga hendaklah memainkan peranan mereka sebagai seorang isteri. Untuk bagi yang suami jadi suka memendam dan isteri jadi suka macam abaikan apabila suami itu memendam, kita sebagai isteri hendaklah memahami perasaan suami kita itu. Jika suami itu tidak mahu bercerita dan berkongsi apa yang dia pendamkan, kita cuba bercakap dengan suami itu secara perlahan-lahan, secara baik-baik, ajak dia bersembang. Apabila kita bersembang, kita berkomunikasi, dan suami itu akan merasa senang hati, rasa sejuk, tenang. Mungkin dia akan meluahkan perasaan yang dia simpan, yang dia pendam itu kepada si isteri. Jadi rumah tangga, hubungan suami isteri itu akan menjadi harmoni. Itu saja. Sebelum saya mengakhiri forum ini, izinkan saya mengulas sedikit tentang topik kita pada hari ini. Ingatlah, curang dalam rumah tangga adalah tindakan yang menyebabkan pengkhianatan, kesetiaan atau kepercayaan antara pasangan suami isteri. Curang ini dapat merosakkan hubungan. Fikirlah sebelum melakukan sesuatu benda, sebelum ia menjadi perkara yang remeh. Sebab kata pepatah, sebelum nasi menjadi bubur. Marilah kita elakkan diri daripada melaku curang dan hargailah pasangan anda. Di sini saya ingin simpulkan kesyuran ini berkait dengan cabang falsafah aksiologi. Cabang falsafah ini boleh dikaitkan dengan nilai-nilai moral atau adab seseorang individu. Ia juga membahas tentang sifat asal-usul, nilai murni serta dampakkan dalam kehidupan masyarakat ataupun manusia. Curang itu berlaku atas diri kita sendiri, ambil yang jernih, buang yang keruh. Kesimpulannya, jika kita tidak melayan, pasti tak akan berlaku kes curang ini. Begitulah kata-kata segelintir individu yang pernah dikhianati oleh pasangannya tersendiri. Yang curang itu bukan takdir namanya, namun ia pilihan. Sebelum menutup tirai forum wanita pada hari ini, izinkan saya merengkap serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita bersua kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.